Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallim ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi bacaan kitab Qanun Jinayah Syar'iyah yang dikarang oleh bekas Mufti Sabah Almarhum Haji Said Haji Ibrahim. Dalam kuliah yang lepas kita membincangkan tentang pelantikan hakim, syarat-syarat menjadi hakim. Saya ulang sikit. Hakim, pertama syarat dia an yakuna muslima. Hakim dalam perundangan Islam, oleh kerana dia nak melaksanakan hukum-hukum Allah, dia mesti orang Islam. Ya, dia mesti orang Islam, beriman dengan hukum-hukum syariat, baru dia boleh menjadi orang yang mengadili kes-kes yang berkaitan dengan hukum-hukum perundangan syariah, perundangan syariah. Yang kedua, an yakuna balighan. Mestilah orang yang cukup umur. Kanak-kanak tak boleh jadi hakim. Dewasa mengikut perhitungan syarak. Yang ketiga, an yakuna aqilan. Mestilah dia orang yang berakal. Orang gila tidak boleh menjadi hakim, walaupun dia ada penyakit gila sementara atau gila yang datang dan pergi. Penyakit kejap okey, kejap tak okey. Orang kata ada surat kuning, dia ada surat doktor. Macam ni jenis penyakit, ingatan dia boleh terganggu, boleh merosakkan proses penghakiman. Yang keempat, an yakuna hurra. Mestilah seorang tu merdeka, orang yang bebas. Orang yang menjadi hamba tidak boleh menjadi hakim. Dia tertakluk kepada kuasa tuan dia. Ini pun kita dah bincang panjang lebar dalam pengajian lepas. An yakuna rajula. Yang kelima, an yakuna adilan. Mestilah seorang yang adil. Adil dengan arti kata bukan orang fasik, bukan orang yang pelaku maksiat secara terang-terangan, dan tidak pula dia itu melakukan perkara-perkara yang mencemarkan maruah dia. Adil. Yang keenam, an yakuna rajula. Dia mestilah seorang lelaki. Yang ini pun kita dah bincangkan, ada khilaf tentang hal ini. Perempuan ada pandangan yang mengatakan boleh jadi hakim dalam kes-kes tertentu, tetapi dalam jinayat tak boleh, melibatkan hukuman yang berat, bunuh, hukuman potong tangan, hukuman sebatan, dan semua ni memerlukan kepada saksi, memerlukan kepada hakim lelaki. Dan kita dah bincang dulu, kalau dia orang perempuan dalam kes-kes jenayah berat ini tidak boleh menjadi saksi, maka dia lagi tidak boleh menjadi hakim. Okay. Kemudian yang ketujuh, memahami maksud ayat-ayat Quran dan hadis-hadis hukum. Ini pun kita dah bincang. Dia kena tahu kurang-kurang, menurut sebahagian para ulama, ada 150 ayat hukum dalam Quran, atau sebagian pendapat kata maksimum dia dalam 500 ayat yang berkaitan dengan hukum hakam dalam Quran. Kalau dia tak hafal pun tak apa, yang penting dia tahu ayat-ayat itu. Dan juga hadis-hadis hukum, hadisul ahkam, hadis-hadis berkaitan hukum. Ada hadis-hadis Nabi SAW mengajar tentang akhlak, ada hadis mengajar tentang hukum. Jadi hadis-hadis hukum ni dia kena kuasai. Kalaupun dia tidak menghafal, tetapi dia tahu di mana tempat rujuk hadis-hadis tersebut dan mengetahui hukum-hukum hadis tu, menurut para muhaddisin. Hadis
sahih ke, hadis tak sahih ke, dia boleh rujuk juga kepada orang yang pakar untuk dijadikan sebagai dalil-dalil penghakiman dia. Yang ke-8, mengetahui ijma' ulama'. Ini pun kita bincang-bincang. Ijma' ijma' ni dulu dia datang dengan periwayatan. Ya, ada yang dibawa oleh Ibnu Munzir dan ada ulama' yang menilai semula perkara-perkara yang dikatakan ijma' itu benar-benar ijma' atau tidak, kerana sumber periwayatan tu boleh jadi lemah. Ya, jadi seorang hakim dia kena mahir tentang apa hukum yang telah ijma' disepakati oleh para ulama' mujtahidin yang terdahulu. Dan kalau kes-kes yang berkaitan dengan muasarah, perkara yang semasa, dia kena tahu juga apa pandangan para ulama' yang ada pada zaman itu. Ya, kes-kes semasa ni, contemporary ni, macam bayi tabung uji, macam hukum berkaitan dengan banyaklah. Kalau kes berkaitan dengan dia panggil maliyah, berkaitan dengan harta, macam hukum Bitcoin, benda-benda kontrak-kontrak yang berkaitan dengan perniagaan ke, banyak perbankan. Apa pandangan para ulama, adakah para ulama sepakat membolehkan, tak membolehkan, benda yang ada zaman sekarang yang ulama dulu tak bincang, sebab dulu tak ada, zaman sekarang ada hukum mata wang digital apa semua. Kalau kes-kes macam tu dia adili, dia kena tahu apakah pandangan para ulama mengenai dengan hukum berkaitan dengan perkara itu. Kalau berkaitan kewangan, transaksi yang mana yang boleh, yang tak boleh, yang patuh syariah, yang tak patuh syariah, macam-macam lagi. Dia kena tahulah ijma' yang dulu dan ijma' kalau ulama zaman yang semasa di mana zaman dia hidup. Yang ke-9 dia kata mengetahui bahasa Arab. Maknanya kena tahu bahasa Quran ni, Quranan Arabiyan la'alakum taqilun, bilisanin Arabi mubin. Jadi nak faham Quran, nak faham hadis, nak faham hukum, kena ada ke asasnya dalam bahasa Arab. Kena tahu bahasa Arab, mengetahui untuk dia mengetahui hukum-hukum syarak. Yang ke-10, pandai atau mahir menjalankan qiyas. Dia tahu cara nak gunakan qiyas yang soreh. Kalau tak pandai qiyas, nanti dia salah guna hukum, atau dia tak reti nak ukur masalah yang berlaku depan mata dia dengan apa yang telah berlaku pada zaman dulu, yang para ulama dulu hukumkan. Kemahiran qiyas ni kena ada. Kemudian yang ke-11, mempunyai panca indera yang cukup lah, pendengaran dan penglihatan. Dia tak boleh pekak, dia tak boleh buta. Kerana orang yang pekak boleh jadi maklumat tak sampai, orang yang buta pun boleh jadi dia boleh disampaikan maklumat yang tak betul, jadi penghakiman dia jadi tak betul, tak tepat. Yang ke-12 kita sebut laisa minal ghafilin, dia bukan termasuk di kalangan orang-orang yang lalai, yang pelupa, pelalai, alpa, tak ingat. Perkara-perkara ni boleh menjejaskan penghakiman yang dilakukan. Dan kita juga sebut tentang pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullah yang mengatakan kalau nak dipenuhi kesemua syarat-syarat tadi tak cukup. Maksudnya zaman Imam Ghazali sendiri, dalam pemerintahan Bani Abbasiyah itu sendiri, tak susah nak cari hakim yang cukup semua sifat tadi. Maka para ulama mengatakan bahawa boleh dilantik hakim, diberi tauliah oleh ulil amri, kemudian dia menghakimi suatu kes itu berdasarkan qanun. Tadi tuan-tuan yang kita baca tadi semua syarat-syarat tu untuk jadi mujtahid. Sebab itu zaman dulu seorang qadi dia juga alim mujtahid. Dia boleh ijtihad hukum.
Ya, jadi bila nak memenuhi syarat-syarat itu sudah mustahil. Bukan zaman kita je, zaman Imam Ghazali dalam tahun 500 Hijrah. Dia meninggal tahun 505. Jadi makna kurun keempat, kurun kelima tu pun sebenarnya susah nak cari hakim yang memenuhi syarat-syarat. Jadi dia buat undang-undang tu telah dikanunkan, taknin. Kalau zaman kita ni telah diaktakan, telah dienactmentkan. Jadi hakim dia hanya menjatuhkan hukum mengikut enactment yang ada. Macam tu. Kalau dulu hakim ini mesti ada kemampuan ijtihad case by case. Dan saya dipahamkan di Arab Saudi hakim dilantik dengan cara tu. Maknanya hakim tu dia boleh putuskan hukum. Saya diberi maklumat lah, boleh semak semula. Hakim dia jenis dia tidak terikat dengan enactment tertentu. Dia akan jatuhkan hukuman berdasarkan Quran dan hadis. Maknanya dia cuba nak, walaupun tak memenuhi syarat-syarat tadi, tapi dia begitu. Dia tidak terikat dengan kanun. Wallahu ta'ala alam. Kita kata pada zaman kita ni hakim memang kena terikat dengan kanun. Maknanya undang-undang itu telah disetkan. Okey, kalau kesalahan sekian, lihat perkara berapa, pasal berapa, kurungan berapa. Macam kita enactment dalam negeri Selangor, kesalahan apa? Kesalahan apa? Dosa peribadi, kesalahan apa? Enactment apa? Keluarga Islam. Tengok dia punya tu. Perkara-perkara dan apa yang telah ditetapkan. Jadi kanun ni maknanya buku undang-undang. Yang kita belajar ni kata kanun jinayah syariah, mana buku undang-undang. Dia telah bukukan kalau kesalahan zina pasal berapa, enactment dia punya kurungan berapa. Kalau kesalahan sekian berapa hukuman dia, kalau ta'zir, kalau kena denda macam mana. Bila semua tu dah dikanunkan, maka hakim dia kalau tidak memenuhi syarat-syarat tadi pun tak apa. Maknanya dia dah belajar hukum hakam syariah, lepas tu undang-undang telah dikanunkan. Proses taknin, dikanunkan undang-undang, maka dia guna saja undang-undang yang telah terpakai di satu-satu tempat wilayah yang ada ulil amri. Macam negara kita ni, bidang kuasa agama di bawah Sultan, Raja-Raja Melayu. Perak ada, Selangor ada, Pahang ada. Undang-undang dia mengikut bidang kuasa negeri masing-masing. Okey, malam ni kita lihat pula, tengok apa tugas hakim. Hakim mempunyai tugas yang berat untuk memutuskan sesuatu kes dan menyelesaikan ataupun mendamaikan sesuatu persengketaan. Khusumah, dia panggil khusumah. Pertengkaran dua pihak, bawa depan dia, setiap orang nyatakan kes masing-masing, lepas tu hakim akan buat perundingan, akan buat penghakiman, atau dia akan mendamaikan dua orang yang bersengketa. Dia bersengketa tentang apa? Rebut harta pusaka, rebut tanah, rebut apa? Pertikaian hutang, semua itu diputuskan. Dipanggil itu qadiyah maliyah. Hal-hal berkaitan harta ke sebagainya, dia berperanan untuk menyelesaikan, atau orang yang bergaduh didamaikan. Dan di antara satu pihak dengan satu pihak lain berdasarkan bukti, keterangan saksi, pengakuan dan sumpah. Ini kita dah bincang dulu. Pembuktian, bayinah, saksi, syahadah, betul-betul ikrar, pengakuan tertuduh, lepas tu sumpah, yamin, kita pun dah bincang. Jadi hakim kena gunakan semua itu. Macam mana dia nak selesaikan satu-satu kes. Penyelesaian sesuatu kes atau persengketaan yang telah dibawa oleh pendakwa ke mahkamah, pihak hakim hendaklah memutuskan kes itu dan menyelesaikan persengketaan mereka secara adil tanpa memihak ke mana-mana pihak. Sebab itu kalau hakim ni, kalau dia didapati mempunyai hubungan, apa-apa hubungan dengan salah satu daripada dua pihak, kalau bahasa hari ni dipanggil plaintiff dan defendant. Plaintiff pihak yang buat tuntutan, defendant pihak yang dituduh. Jadi kalau katakan saya jadi hakim, saya ada hubungan yang baik dengan pihak plaintiff, apa-apalah
hubungan kawan baik ke. Kalau keluarga lagi berat. Ya, yang ni katakan sepupu saya. Kan, yang ni orang tak kenal siapa. Dia ada conflict of interest. Mana hakim ni dia boleh cenderung pada pihak ni. Ataupun kita ada hubungan dengan pihak defendant, orang yang dituduh. Hubungan keluarga ke, hubungan apa-apa ke, hubungan perniagaan ke. Perniagaan tak boleh lah, hakim tak boleh berniaga, tak boleh bisnes. Tapi mana ada hubungan, kita ada kepentingan dengan dia, maka dia tak boleh menghakimi kes tu. Ada satu kes baru setahun atau 2 tahun lepas, ada pertikaian mengenai dengan NGO Islam. Saya tak perlu sebut nama NGO tu. Dia asal daripada satu NGO, dia pecah dua. Jadi masing-masing nak gunakan nama tu, nama NGO tu. Okay? Dia ubah sikit, dia buka NGO lain, dia tubuhkan NGO lain, lepas tu dia buh nama dekat-dekat sama, dan benda tu boleh mengelirukan. Maka kes tu bila dia bawa ke mahkamah, ya, hakim ni, dia ni memang salah seorang, kita kata, penyumbang kepada NGO yang buat tuntutan. Sebabkan dia ada kepentingan kat situ. Dia antara penyumbang tetap, dan dia ada hubungan yang baik dengan pentadbiran NGO tu. Jadi untuk elakkan daripada kita kata apa, penghakimannya itu dipertikaikan atau menjadi pertikaian nanti, jadi dia tak ambil kes tu, dia terpaksa lepas dan serah pada hakim lain. Ni antara contoh lah, ya. Seorang hakim tu dia mesti adil, dia tak boleh memihak. Kalaupun dia cuba nak berlaku adil, tetapi ada perkara-perkara yang boleh orang tuhmah dia, ni dia ni geng ni tak boleh, dia tak boleh ambil kes tu, mesti pindah pada hakim yang lain. Jika seseorang hakim sengaja memutuskan sesuatu kes dengan cara yang salah dan mengakui bahawa keputusan hukuman yang salah itu memang dijatuhkannya secara sengaja, maka wajib bagi hakim itu membayar ganti rugi pada orang yang menerima kerugian, dan hendaklah hakim itu dikenakan hukuman ta'zir. Dia kes ni lepas diputuskan oleh seorang hakim, ya, katakan dia hukumkan denda kepada pihak ni, okey, pihak ni dapat sekian. Orang yang ni tak puas hati, salah satu pihak, pendakwa ke, plaintiff ke, defendant ke, tak puas hati, dia submit kes tu ke mahkamah yang lebih tinggi ataupun ke hakim yang lebih tinggi. Jadi hakim ni boleh mengadili semula kes tu. Kalau didapati hakim yang tadi masa penghakiman dia ada buat kesilapan, ya, dia kata secara sengaja ataupun tak sengaja, ya, dan mengakibatkan pihak ni rugi. Contohnya dia kata awak kena bayar denda sekian-sekian, awak kena bayar. Jadi orang tu ada kerugian yang ditanggung dalam kes sebelum tu. Jadi hakim ni kena ganti duit tadi. Sebab apa? Sebab silap pada penghakiman dia. Sebab tu bukan mudah jadi hakim. Sebab tu kalau dia melibatkan jinayah lagi berat. Kalau orang tu dah dibunuh, hukum bunuh. Sebab itulah sikit saja kita panggil keraguan, maka al-hudud tudra'ul hudud bisyubhat, kata Nabi SAW, ya, idra'ul hudud mastata'tum alal muslimina mastata'tum. Kamu kena elakkan menjatuhkan hukuman hudud kepada orang-orang Islam sekiranya terdapat keraguan. Gugurkan atau elakkan hukuman hudud bila ada keraguan. Bila ada keraguan, kes tu akan pergi pada ta'zir, bukan kes tu lepas tangan, tak. Maknanya nak hukum potong tangan, nak hukum sebatan, nak hukum pancung, semua ni memerlukan kepada melampaui keraguan yang munasabah, bahasa dia, ya. Dia mesti tak ada apa-apa keraguan langsung, memang confirm orang tu salah, memang betul orang ini sepatutnya menerima hak dia dapat. Kalau ada sikit-sikit keraguan tak pasti, maka hakim tak boleh putuskan. Kalau dia silap, maka dia akan tanggung. Okey,
Kalau melibatkan kerugian kewangan, harta, jadi hakim tadi kena ganti, dikenakan hukum ta'zir. Okey, dia mesti bayar ganti rugi pada orang yang menerima kerugian dan dia kena dihukum ta'zir. Kerana sengaja, kalau sengaja melakukan kesalahan yang merupakan jenayah dalam penghakiman dan pengadilan, dan hendaklah juga hakim tadi dipecat dari jawatannya. So dia tak boleh jadi hakim lagi. Jika kesalahan yang dilakukan oleh hakim dalam penghakiman dan pengadilannya tanpa disengajakan, tadi tu sengaja dia menangkan orang ni, dia kalahkan orang tu dalam kes, dia kena pecat lah, tak boleh. Tapi macam ni kalau dia tak sengaja? Contohnya, dia telah rujuk banyak pihak, dia dah cuba bagi yang terbaik dalam penghakimannya, tetapi dia melakukan kesilapan tanpa sengaja. Tidak wajib bagi hakim membayar ganti rugi kepada orang yang menerima kerugian akibat kesalahan hakim yang tak sengaja melakukan kesalahan itu dalam penghakiman dan pengadilannya, dengan syarat dia tak boleh lalai. Dalam penghakimannya dia dah rujuk banyak faktor, dan dia dah rujuk presiden kes yang sebelum-sebelumnya, ataupun dia juga merujuk kepada kes-kes yang ada di negara lain, ya, dia buat penghakiman tu, kita kata sehabis baik, paling tinggi dia boleh ijtihad, macam itulah hukum dia. Tetapi ternyata kalau ada kesilapan, tak wajib dia bayar balik. Jadi siapa kena bayar? Kerajaan kena bayar. Kalau ada apa-apa kerugian yang ditanggung oleh mana-mana pihak, kerajaan bayar. Pasal apa? Pasal kerajaan yang gajikan dia jadi hakim. Okey, yang tadi tu kes mana? Dia sengaja menangkan satu pihak, kerana ada faktor-faktor kepentingan dan sebagainya, dia menangkan kes. Apatah lagi kalau melibatkan rasuah, dia dirasuah untuk memenangkan satu-satu pihak kes, ya, yang berlawanan. Yang itu memang confirm lah, kena pecat, digantung je, bahkan ditakzir. Takzir ni bolehlah sampai dipenjarakan hakim. Okey, jadi hakim ni kena ada integriti yang sangat tinggi. Sebab tu saya sebutkan sebelum ni, dia tak boleh ada apa benda pun yang boleh mencacatkan dia punya credibility dia. Kalau tuan-tuan masih ingat, dalam setahun 2 tahun ni kan ada kes, ni bukan hakim syariah, hakim sivil pun, bila dia dirakam gambar dia, video dia dalam satu majlis tari parti menari-nari, menari lagu rock and roll, joget-joget tu. Benda tu pun sebenarnya tuan-tuan boleh mencemarkan maruah dia, menjatuhkan kredibiliti dia. Apatah lagi dalam majlis-majlis yang minum arak semua ni. Memang kalau dalam Islam kita dah cakap awal-awal lagi, ya, semua perkara khawarikul mur'ah dia kena, tak boleh ada, orang lain buat dia tak boleh buat. Lihat kepada uruf setempat. Setengah negara tuan-tuan, orang yang biasa boleh makan aiskrim, jalan-jalan sambil tepi jalan makan aiskrim. Tapi kalau hakim buat gitu, makan aiskrim, dia nampak macam apa dia ni, macam budak-budak. Benda tu juga boleh memainkan peranan untuk mencemarkan dia punya credibility dia. Tu saya semula cerita di, bukan masjid ni, masjid lain. Di setengah negara tuan-tuan, kalau kita kenal baik dengan orang-orang alim, ulama ni, kita belajar dengan dia, kita jumpa dia kat mana-mana, kita ajak dia, kita tengah minum teh ni kat tepi, kat kedai, kita ajak dia, dia tak boleh duduk sekali. Kalau dia duduk sekali, orang nampak dia minum teh, lepak macam kita lah, lepak kat warung, lepak kedai kopi. Benda tu menjatuhkan credibility, jadi dia tak buat. Kita kata, iya ke? Ya. Sebab tu tuan-tuan, kat negara kita ni urufnya lain. Kita biasa tengok ustaz-ustaz, pak imam apa minum-minum kopi kat kedai. Tak, tu suasana negara kita. Ya, kita juga boleh lihat ulama yang bertaraf, ada jawatan dalam negara sebagai menteri besar pun, kita pun nak tahu dia duduk minum kopi dekat warung. Dan benda tu tidak dilihat khawarikul mur'ah. Kalau sebuah negara tu, tempat tu,
benda tu tak patut dilakukan oleh orang yang ada kedudukan macam tu. So kena ikutlah. Malaysia mungkin tak sampai tahap tu, tapi kalau sampai duduk dalam majlis parti, minum arak, joget-joget, itu memang kata-kata balik awal lah. Tu tak boleh lah tu. Awal-awal lagi memang dah tak layak. Sebab itu dalam perundangan dalam sivil pun benda tu jadi pertikaian juga. Okey. Setahu saya di beberapa states dalam Amerika Syarikat pun, dalam wilayah dia tu pun memang ada undang-undang yang berkaitan ni. Benda-benda yang hakim tak boleh buat, orang biasa buat, dia tak boleh buat. Itu perundangan orang kafir, tuan-tuan. Di dalam Islam lagi banyak benda yang kena jagalah. Okey. Sesuatu kes yang diputuskan oleh hakim dengan tersalah tanpa disengajakan mengenai suatu hak di antara hak-hak Allah, seperti hukuman zina, minum arak, mencuri, batallah keputusan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tadi. Jika hukuman itu telah dilaksanakan, dan wajib bagi hakim membayar ganti rugi orang yang menerima kerugian itu, di mana pembayarannya hendaklah diambil daripada harta Baitul Mal. Kalau masa dia menghakimi kes bunuh sudah melampaui keraguan yang munasabah, dia rasa sabit memang orang ni salah membunuh. Ya, antara benda yang paling kuat adalah bila orang yang dituduh membunuh tu dia mengaku dia membunuh, maka dia ambil nyawa dia, dikenakan kisos. Kalau ternyata kemudian hari orang yang tadi tu tak bersalah, hakim jatuhkan hukuman dia bersalah, hukum bunuh. Contohnya dengan pengakuan, jadilah dia mengaku dia bunuh, jadi dia kena bunuh. Kalau terbukti pada masa akan datang dia tak salah, ya, jadi kita kata satu nyawa telah hilang, keluarga dia tuntut, yang jatuhkan hukuman ni hakim sekian. Hakim kata saya menjalankan hukum masa tu, penghakiman berdasarkan bukti-bukti yang ada dan pengakuan daripada tertuduh. Dia mengaku dia membunuh. Okey, kalau keluarga dia pertikai begini-begini, okey, dapat dibuktikan memang orang tu tak salah, contohnya dia tuntut, maka siapa nak bayar? Dia ambil daripada duit Baitul Mal, bayar ganti rugi pada keluarga mangsa. Sebab apa? Sebab hakim dia kerja dengan kerajaan. Jadi kalau dia silap, dia dah buat sehabis baik dalam penghakiman dia, tersilap, bukan disengajakan, maka apa-apa kerugian yang dituntut mestilah dibayar oleh Baitul Mal. Okey, jadi bukan hal kecil lah ni. Sebab itu kalau jadi hakim ni, dia kalau boleh selesai satu kes tu selesai terus, jangan ada perkara-perkara berbangkit. Macam di negara kita ni, dia ada mahkamah, dia ada beberapa stage kan, magistrate, section, mahkamah tinggi. Kalau mahkamah syariah ni kalau boleh dia hakim, kalau kes-kes besar terus diadili oleh hakim yang paling tinggi. Yang kes yang high profile tu ambil hakim paling tinggi sekali, selesai. Jadi dia tak boleh bawa kes tu ke hakim yang lebih tinggi lagi, sebab tak ada dah, itulah hakim paling tinggi sekali kalau kes-kes yang berat. Sebab susah, tuan-tuan, kalau kes dah diputuskan, kemudian dia buka balik kes, naik lagi mahkamah tinggi, naik lagi satu mahkamah, jadi banyak cerita. Okey. Dalam penghakiman, kekuasaan hakim adalah kembali kepada umat Islam seluruhnya, dan hakim memutuskan sesuatu kes dan menjatuhkan hukuman adalah untuk kemaslahatan awam. Ra'yul hakim, tasarruful hakim ala ra'iyah manut bil maslahah. Termasuklah pemerintah kalau menetapkan apa-apa polisi untuk kepentingan awam, maka hakim pun bila memutuskan sesuatu kes mestilah untuk menjaga kemaslahatan awam. Tuan-tuan masih ingat satu kes di Malaysia ni dulu, orang perempuan
dia mengaku dia tidak lagi mengamalkan ajaran Islam, diminta nak tukar nama dan tukar agama, kes tu jadi besar. Kalau hakim dia putuskan orang ni memang tidak mengamalkan Islam daripada kecil, memang daripada kecil tidak mengamalkan ajaran Islam, dia pun tak mengaku dirinya sebagai Muslim, tapi dia letak nama dia, nama orang Islam, oleh mungkin bapa dia atau mak dia yang masuk Islam, letak nama dia Islam dalam IC dia, dalam rekod JPN. Lepas tu bila dia besar, dia menuntut untuk tukar agama. Kes ni macam ni tuan-tuan. Kalau ikutkan hukum asal, memang dia bukan Islam, dia tak mengaku dia beramal dengan ajaran Islam daripada kecil. Mungkin ada kesilapan masa pendaftaran ke apa, yalah, dia mengaku dia tidak ni. Tapi hakim nak buat keputusan, dia kena tengok kesan kes tu kepada apa yang akan berlaku dalam masyarakat. Kalau dia kata dia izinkan orang ni tukar agama, tukar ni murtad lah, kita kata murtad, riddah. Apa kesannya pada orang lain yang memang dah ramai dah bertunggu-tunggu masa nak murtad ni? Oh, dah menang satu kes ni, boleh dia tukar agama. Presiden kes macam ni, dia akan menyebabkan orang lain pun akan mohon juga. Aku pun nak mohon murtad jugalah. Penat dah ni kan, bulan Ramadan tak boleh makan apa semua. Nak masuk Genting Highland main judi pun tengok IC Islam tak boleh masuk. Contohlah, saya bagi contoh. Jadi nak tukar agama. Jadi hakim bila memutuskan sesuatu kes, mesti dia menjaga kemaslahatan awam, ya. Kalau dia buat benda yang boleh mencetuskan masalah lain, itu bukan hakim yang betul lah dalam penghakimannya. Sesuatu kes yang merupakan hak antara hak-hak manusia diputuskan oleh hakim dengan tersalah tanpa disengajanya, di mana keputusan itu masih boleh dikaji semula, keputusan hakim itu boleh dibatalkan dan diketepikan. Kalau katakan satu kes tu dia pending, hakim tu tak boleh nak putuskan apa-apa, dia boleh serahkan pada kepada mahkamah lebih tinggi ataupun kepada hakim lain. Maknanya orang yang membawa kes tu, dia boleh buka filekan kes semula kepada hakim yang lebih tinggi. Saya tak tahu segi pengamalan negara kita macam mana, tapi hakim tuan-tuan sampai satu tahap dia dengar kedua-dua pihak, dia tak boleh putuskan apa-apa. Saya tak boleh kata dia betul, saya tak boleh kata dia ni betul. Jadi kes tu digugurkan. Tapi di antara dua orang yang bertelingkah ni, khusumah, dia masih lagi nak bawa kes tu, dia boleh buka semula file tu, kes semula kepada hakim yang lebih tinggi. Kalau hakim tu silap dalam penghakimannya, maka penghakim dia punya tu dibatalkan ataupun kes itu diketepikan. Dalam kes ini, apabila keputusan hakim tadi merupakan keputusan ahli panel atau telah disanakan, di mana kesalahan hakim dalam penghakiman itu disebabkan pemalsuan bukti, maka pembayaran ganti rugi tadi hendak dikenakan ke atas orang yang memalsukan bukti yang menang dalam kes perbicaraan. Kalau satu-satu kes, bukan hakim seorang yang buat keputusan, bukan seorang, hakimnya ada 2-3, ya, diputuskan hukuman tu macam tu sebab katakan orang yang bawa kes ni, yang dakwa, mudda'i, dia bawa bukti, dokumen bahawa orang ini, defendant, berhutang dengan saya RM1,000,000. Ni ada buktinya. Walaupun pihak defendant mengaku, tidak mengaku, ya, dia kata tak ada, saya tak pernah berhutang, itu tanda tangan tu bukan saya punya, saya tak ada. Tapi dokumen tu ada, hakim terima, bukan seorang hakim, diputuskan dengan secara panel, ada 2-3 hakim menilai dan menangkan kes orang yang ada bayinah, ada dokumen. Lepas tu dapat dibuktikan, kata defender ni, dia fight balik kes tu, dokumen tadi palsu. So hakim tak salah, pasal apa? Dia tak tahu. Berdasarkan kearifan dia, dia terima dokumen itu sebagai betul. Jadi siapa yang akan tanggung? Orang yang menang kes kena pulangkan balik duit. Macam tu. Katakan dia dapat menang RM1,000,000 ke, ya, dia dapat tuntut hutang tadi, maka dia didapati berlaku pemalsuan dokumen,
dia kena bayar balik dan dia pula kena hukum. Macam tu. Banyak ni. Saya nak pergi pada adab sopan ke hakim, adab sopan hakim. Apa dia adab-adab jadi hakim ni? Seseorang hakim sewaktu menghakimi dan mengadili satu kes adalah menjaga adab-adab berikut. Dia jadi hakim, ada adab-adab dia. Antaranya, jangan memeriksa dan mendengar sesuatu kes atau menjatuhkan sesuatu hukuman ketika dalam keadaan marah. Tak boleh marah-marah. Kalau marah kena relax tu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdurrahman ibni Abi Bakrah radhiyallahu an. Sabda Nabi SAW, dia kata, la yaqdiyanna hukm baina ithnaini wa huwa ghadban. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Hakim tak boleh menjatuhkan satu hukuman ke atas dua orang. Maknanya seorang pendakwa, seorang yang mendakwa, seorang yang kena tuduh, plaintiff defendant. Dia tak boleh jatuhkan hukuman ke atas dua orang yang bertelingkah dalam keadaan dia marah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau dia marah, dia kena berhenti kejap, rehat, ambil masa 5 minit, 10 minit. Dia masuk balik dalam kamar mahkamah dalam keadaan dia tenang. Kalau dia tengah marah-marah, dia tak boleh. Hendaklah menyamakan pertanyaan, tempat duduk dan sebagainya antara orang yang mendakwa dengan orang yang didakwa. Ini adalah berdalilkan hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, annal khusmaini yaq'udani baina yadayil hakim. Hadis rawahu Abu Daud wa sahahahu al-Hakim. Menurut riwayat Abdullah bin Zubair, bahawa Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman ke atas dua orang yang bersengketa, dua orang yang bawa kes, dalam keadaan kedua-duanya duduk di hadapan hakim. Maknanya dia tak boleh seorang tu duduk tinggi, seorang tu bawah, seorang berdiri, seorang duduk, seorang ke depan, seorang ke belakang. Tak boleh, dia kena sama. Sebab tu kalau tengok dalam pengamalan dalam mahkamah yang ada hari ni, mahkamah sivil sekalipun, dia memang letak meja tu macam tu, sama. Cuma bila orang tu dipanggil di tempat khas untuk memberi kenyataan. Dia bawa di kandang, orang panggil kandang tertuduh kan. Ni untuk apa? Untuk menunjukkan bahawa hakim ni dia tak lebih dekat orang ni, dia tak lebih dekat orang tu. Dan dia tidak boleh mendengar kita panggil apa, keterangan secara berasingan. Contohnya sebelum dibawa ke mahkamah, dia pergi jumpa orang ni dulu. Orang ni datang, boleh tak hakim nak jumpa kat rumah ni, sebelum perbicaraan ni ada benda saya cakap ni. Mari rumah dia, bawa buah ke, makan ke apa, sambil tu cerita tuntang. Tak boleh. Dia tak boleh jumpa mana-mana satu pihak secara berasingan. Okey, nak jumpa kat mahkamah, masa tu dengar dua-dua pihak kat situ. Dia tak boleh jumpa orang ni kejap, jumpa orang ni dekat coffee house ke, pergi main golf dengan orang ni, tak boleh. Sebab masa main golf tu kan dia cerita, ni Tan Sri ni untuk perbicaraan ni saya nak bagi tahulah, kan, sebenarnya macam ni. Jadi dia mungkin terpengaruh dengan satu pihak. Apatah lagi kalau dok main golf sama-sama, benda-benda macam ni tak boleh ada. Dia tak boleh nak dilihat bias kepada mana-mana pihak. Dari segi kedudukan dalam mahkamah pun kena duduk macam tu, sama antara mudda'i dengan muttaham alaih ataupun orang yang kena dakwa. Mudda'i alaih, mudda'a alaih, orang yang kena tuduh, kena sama. Hendaklah dengan penuh perhatian mendengar keterangan. Tadi hadis tadi riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim An-Nasaburi. Hendaklah dengan penuh perhatian mendengar keterangan kedua-dua pihak secara bergila-gila. Ini maksudnya dalam mahkamah tak apa. Yang tak boleh ni berasingan. Dia jumpa orang ni lain, tak boleh. Jumpa sama-sama, cumanya dengar pihak pendakwa dulu, kemudian dengar pihak yang kena dakwa. Mudda'a alaih, yang mudda'i orang yang mendakwa, mudda'a alaih orang yang kena tuduh atau kena dakwa. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sabda Nabi SAW, dia kata, "Idza taqada ilaik rajulan fala taqdi li awal
bukan lil ula, macam mana dia begini, lil awal hatta tasma'a kalam al akhar fasawfa tadri kaifa taqdi. Dia kata, qala Ali fama ziltu qadiyan ba'd. Hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud. Apabila dua orang pendakwa yang didakwa meminta suatu hukuman kepada engkau, maka janganlah engkau putuskan hukuman pada orang yang pertama, al-awwal. Jadi dia tulis huruf, ada tanda depan, dhammah. Tu saya baca ula, awal. Maknanya janganlah kamu menjatuhkan putuskan hukuman dengan semata-mata dengar perkataan orang yang pertama. Ya. Hendaklah engkau mendengar juga pihak yang kedua. Dengan itu engkau akan mengetahui bagaimana cara memutuskan hukuman. Dan selepas diajar oleh Nabi SAW, nak jatuhkan hukum dengan kes betul-betul daripada dua pihak, lepas tu baru buat penghakiman. Kata Sayyidina Ali, sejak Nabi SAW bagi tahu aku macam tu, aku masih sentiasalah aku berhukum dengan cara itu, iaitu mendengar dua-dua pihak, ya, dalam satu majlis. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.